الحمد لله القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Semoga kita dibangkitkan dalam kalangan mereka yang bertakwa di akhirat kelak. Tajuk khutbah pada hari ini ialah memaknai erti sebuah kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, 31 Ogos 1957 adalah tarikh merdekanya negara kita. Kegembiraan ini sewajibnya dihiasi dengan rasa syukur segenap warga kerana ianya adalah amat berharga. Bersyukurlah dengan kemerdekaan ini kerana tanpanya kita akan menjadi bangsa yang hina di bumi sendiri. Sungguh sikap bersyukur ini merupakan antara perkara yang mesti ada di sisi dalam meraihkan sebuah kemerdekaan. Dalam mencari erti sebuah kemerdekaan bukan sekadar mengerti derita sebuah penjajahan. Bangsa yang dijajah amat inginkan kemerdekaan hingga sanggup berjuang dan berperang sampai ke titisan darah yang terakhir. Mereka berkorban apa sahaja demi untuk meraih kemerdekaan itu. Begitulah besarnya erti sebuah perjuangan kemerdekaan. Soalan yang mesti kita tanyakan pada diri kita, apakah makna sebuah kemerdekaan sekarang? Dalam Islam, kemerdekaan itu bermakna suci. Agama Islam itu sendiri telah memberi makna kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Hakikatnya, kesemua makna ini semuanya menjurus kepada maksud kemerdekaan yang kita fahami kini. Bagi seorang Muslim, nikmat kebebasan dalam kemerdekaan seharusnya disyukuri. Kebebasan ini bukan sahaja memberi peluang untuk kita menentukan corak hidup, tetapi lebih penting adalah membebaskan diri dan pemikiran daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat jahiliyah yang telah dimomokkan penjajah. Oleh itu, seorang Muslim yang merdeka merupakan seorang Muslim yang bebas daripada keruntuhan akhlak dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada' yang bermaksud, "Mahukah kalian aku khabarkan tentang orang mukmin, iaitu orang yang membuat orang lain berasa aman atas harta dan diri mereka. Orang Muslim adalah orang yang membuat orang lain sejahtera daripada bahaya lidah dan tangannya. Mujahid adalah orang yang memerangi nafsu dirinya dalam mentaati Allah. Dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa." Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perpaduan adalah bingkai yang membentuk sebuah kemerdekaan. Kita ini rakyat negara yang mempunyai pelbagai latar yang berbeza. Negara ini bagaikan lukisan indah yang terdiri daripada warna-warni yang dimajmukkan, yang dicemburui orang yang melihatnya. Penyatuan yang digarap dengan warna-warni itu telah menjadikan kita ini gambar yang bukan sahaja indah, tetapi amat berharga untuk kita semua. Kita telah disatukan dalam satu bingkai perpaduan yang menjadikan ia bagai lukisan yang saling melengkapi walaupun ada beza warna dan warninya. Lukisan yang berbingkai perpaduan itu akhirnya digantung di peta dunia sebagai sebuah negara yang merdeka kerana perpaduannya.
Inilah keunikan makna sebenar sebuah kemerdekaan di negara yang kita cintai ini. Kerosakan bingkai lukisan perpaduan ini akan menyebabkan kemerdekaan itu boleh retak dan terhempas berkecai hingga boleh menyebabkan jatuh ke kancah peta penjajahan. Semua itu mesti difikir dan dibayangkan. Kerana jika tidak mengelak dari kerosakan bingkai perpaduan ini, maka hilanglah makna sebuah negara merdeka dan hanya merugikan kita semua. Perpecahan hanya mencacatkan erti kemerdekaan. Kerana tanpa perpaduan adalah sukar untuk kita menggapainya sebagai nikmat yang tidak ternilai. Muslimin sekalian, mutakhir ini kita melihat perpaduan antara kita semakin goyah. Umat Islam yang beriman tidak wajar menggunakan senjata perpecahan untuk mencapai cita-cita duniawi mereka. Adalah tidak wajar segelintir umat Islam terus-menerus menimbulkan keresahan dan kekalutan dalam kalangan rakyat dengan sebarang berita dan cerita palsu. Segala perbezaan pandangan mesti diselesaikan secara patriotik dan prinsip-prinsip Islam dengan meletakkan kepentingan negara adalah yang terpenting, bukan dengan menuang racun dan virus perpecahan dalam masyarakat yang majmuk ini. Janganlah menjadikan rakyat sebagai mangsa dan pertaruhan, kerana ini merupakan tindakan yang amat tidak bertanggungjawab. Perbezaan sepatutnya tidak dijadikan faktor perpecahan. Jika didikan Al-Quran dan As-Sunnah diambil pengajaran erti hikmahnya sebuah perbezaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, janganlah sesekali mengundang penjajahan itu untuk menjadi sejarah yang berulang. Kita semua bertanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Negara ini adalah amanah untuk kita semua. Jangan gadaikannya hanya kerana terliur dengan imbalan dunia hingga terperangkap dengan sikap khianat kepada negara yang merdeka ini. Semuanya mesti bermula daripada individu, keluarga dan masyarakat untuk menolak sebarang bentuk perbuatan khianat kepada negara. Perbuatan rasuah dan sebarang bentuk perbuatan khianat, penyalahgunaan kuasa adalah musuh utama dalam sebuah negara yang merdeka. Sejarah telah membuktikan umat Islam adalah hebat dan kuat kerana tiada pengkhianatan amanah, tiada salah guna kuasa dan tiada rasuah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, marilah kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini sudah pasti merupakan suatu anugerah yang besar, kurniaan Allah kepada kita. Maka bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan sesekali lupa bahawa semua ini adalah kurniaan yang maha perkasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Wa idh ta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatmu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Hadirin sekalian, marilah kita mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang bermakna. Semarakkan program kemerdekaan dengan penuh syukur dan keinsafan.
Didiklah generasi muda agar tidak dibuai jasa tokoh masa lalu hingga lupa mencipta gemilang kemerdekaan yang sebenar untuk masa kini. Hindarilah makna kemerdekaan yang disalah erti, hingga merdeka sering dikaitkan dengan kebebasan melakukan apa sahaja yang berpaksikan nafsu semata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 41, Alladzina immakannahum fil ardi wa aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah Subhanahu wa taala jualah kesudahan segala urusan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan ambil pengajaran untuk dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipertahankan dan diisi dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersatu padu bagi mengelakkan kemenangan kepada pihak musuh. Yang ketiga, umat Islam yang mengkhianati amanah kemerdekaan akan mengundang sejarah era penjajahan berulang semula. Dan yang keempat, generasi muda mesti dididik supaya memahami makna kemerdekaan yang sebenar, selaras dengan syariat, agar mereka tidak terjajah dengan budaya maksiat yang mengundang pelbagai bala bencana dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Ali Imran ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.